kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton kita pada malam ini. Waalaikumsalam. Terima kasih sahabat-sahabat semua yang dari JB, dari mana? Live dari mana? Saya sekarang ni live dari Muar. Muar. Cuma tak sempat merasa kopi Muar. Yang ada tu kopi Perak je. Kan? Sama otai-otai kita kat depan ni. Dengan Muar, dekat Muar sekarang ni. Sama sahabat kita bercerita. Salam nafas. Salam nafas sesak. Salam Madani. Terima kasih. Ya, sebab company tu kan dapat projek tahun Jun 2022. Alright, salam hantar dari Lostar. Terima kasih orang Lostar. Terima kasih. Waalaikumsalam Ray. Terima kasih. Lawan tetap lawan Bukit Rakit. Terima kasih. Bukit Rakit kat mana? Lawan Bukit Rakit kat mana? Kajang. Terima kasih orang Kajang. Sate Kajang. Ketere. Terima kasih. Semoga dimudahkan Muhammad Fauzi sama juga. Waalaikumsalam. Salam 1.8 bilion. Ya bedu-bedu. Ya. Cuma Zawawi bukan Zawawi masa tu timbalan menteri ni ke? Timbalan menteri pertanian kan masa tu Zawawi kan. Jadi kepada Zawawi saya nak ucapkan selamat menjawab kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Kan semoga rasuah di Malaysia ini berjaya dibentas dengan rasuahnya skibidi. Sebab projek 1.8 bilion tu company tu dapat kelulusan Jun 2020. Maknanya dia hantar tender, takkanlah Jun juga kan. Dia hantar tender ataupun dia dapat projek tu sebelum tu. Jadi harapnya supaya rasuah ini dapat dimenteras. Baik. Sebelum kita pergi kepada cerita apa orang kata, Muhyiddin Yassin punya ucapan hari ini, dia kata, bagi kami sebulan maka kami akan dapat menyelesaikan masalah beras tempatan. Saya nak cerita sebenarnya, saya dah cerita dah, tapi saya cerita lagi lah pasal isu beras tempatan ni. Tuan-tuan akan tengok beras tempatan akan berlambat lebih kurang dalam tempoh sebulan 2 lagi. Saya kata hari tu hujung tahun kan. Kenapa? Ada sebab dia. Ada sebab dia. Pengumuman daripada India pada bulan lepas 23 Oktober, India dah mengumumkan satu buat satu pengumuman lah. Sebelum itu pada bulan 10 ni, bulan 9 itu dia dapat pengumuman tentang basmati. Pagi esok jangan lupa makan sate di Benteng Muar. Saya tak sempat kan. Sebelum kita cerita yang itu, ada yang tanya saya kan, apa pasal ni, pasal AI ya. Apa pasal AI? Penggunaan AI untuk apa? Tujuan apa? Maksudnya apa? Soalannya pada apa? Ni ada depan kita soal tu alamak. Hai, sorry saya tertekan. Sorry saya tertekan. Sorry. Saya tak boleh fikir ni. Ini saya nak keluarkan awak ni. Dari sini tuan dia. Tak orang sini, orang Kuching kah? Orang mana? Orang Kuching. Ada dengar tak? Dengar tapi delay. Kejap Mem orang Kuching ke Mem? Sama lah kita tu. Tahu. Cuma sorry kami siapa nak ada law, kami tengah live tu. Kami tertekan dik. Kita ni akan kita next time Okay, thank you. Salam kenal. Okay, sorry tertekan juga. sorry. Saya tertekan dia. Okey, balik pada cerita tadi. Berkenaan pasal AI kan? Masih di Bali ni. Di Bali. Mercun tuan-tuan, mercun. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey, sekarang ni kita berada dalam dunia, apa dia panggil bahasa Melayu dia? Artificial Intelligence ni. Takut nanti salah macam Sanusi. Kecerdasan buatan, apa dah? Artificial Intelligence kan? So, just sekadar kongsi ilmu sikit pada tuan-tuan, siapa yang tak ada lagi. Untuk AI ni, Artificial Intelligence, tuan-tuan boleh download sebenarnya dekat phone masing-masing. Ada satu dia namakan sebagai ChatGPT. Dan ChatGPT ni tuan-tuan boleh cakap Melayu boleh, cakap English boleh. So tuan-tuan boleh bagi command. Jadi soalan-soalan berkenaan dengan tulisan, contoh buatkan surat, nak buatkan dokumen, nak buat apa-apa boleh guna. Satu lagi AI yang tuan-tuan boleh guna, yang saya selalu guna, dipanggil Gemini.
Tuan-tuan punya telefon sekarang ni kalau pakai Android ada Gemini tau. Kan? Ada Gemini. Gemini ni pun salah satu AI boleh digunakan. Satu lagi yang saya guna Microsoft adalah Copilot. Yang tu dalam WhatsApp ada. Tuan-tuan boleh pergi cari dalam WhatsApp Copilot. Tuan-tuan add Copilot tu, tuan-tuan boleh buat macam ChatGPT tapi dalam WhatsApp. Kan, macam-macam kegunaan. Kenapa tuan-tuan? Ni saya nak bagi tahu ada beberapa pekerjaan yang akan obsolete lepas ni. Yang akan bagi saya dia akan jadi tak relevan. Antaranya adalah pekerjaan yang melibatkan perkara-perkara renyah seperti buat dokumen, buat surat, even some part of lawyers, bukan seluruh lawyer tu, some part of lawyers seperti buat agreement dan sebagainya. Saya tahu tentang AI ni daripada kawan saya sebelum ChatGPT keluar. Masa tu dia buat dia punya research on, dipanggil AI contract. Maksudnya AI yang dia buat tu masa itu boleh buat contract, legal contract, kecerdasan buatan ya. Legal contract di mana you hanya masukkan beberapa data, AI tu dah buat. Masa itu ChatGPT tak keluar lagi ya. Kawan saya, orang Melayu kita ni dah buat benda sistem tu. Cuma AI ChatGPT keluar dululah kemudian benda tu. Dan tapi satu lagi lah, orang kata AI lepas ni tak payahlah benda tu, tak payahlah belajar sekolah. Tak juga. AI bagi saya tools. Dia adalah satu alat. Cangkul lebih baik daripada tangan untuk kita nak menggembur tanah. Apa orang kata, traktor lebih baik daripada cangkul untuk kita nak menggembur tanah. Tetapi ada traktor, ada cangkul, tak ada drivernya pun tak boleh juga. Sama juga AI. AI dia duduk situ, tak ada command daripada kita pun tak guna juga. Kita yang kena guide dia macam mana nak guna AI tu. Dan AI ni boleh macam-macam. Cuma bagi saya bila saya try guna AI, dia masih lagi belum ke peringkat 100% perfect lah. Of course dia takkan sampai 100% yang macam manusia. Dan sebelum saya tahu AI, 10 tahun dulu saya dah pergi satu kursus NLP, bukan Neural Linguistic Programming, Natural Language Processing. NLP masa tu case study-nya adalah Google. Dan lecturer saya masa tu kata, bayangkan satu hari nanti, sekarang lah, akan ada Google ni, dia boleh faham bahasa pasar kita. Bahasa pasar kita. So masa tu kan Google, buatkan saya, adakah so, kita tulis bahasa Inggeris kan, kita tulis bahasa Inggeris, so dia translate dalam bahasa baku. Suatu hari nanti dia kata, kita boleh guna bahasa mudah, macam contohnya AI sekarang lah, tuan-tuan cuba tulis. Saya nak tanya ni, kat mana, bagaimana nak buat surat, macam mana nak buat surat, macam mana nak buat surat dia boleh faham bahasa kita dan dia boleh bercakap, dia boleh jawab. Dan yang terbaik tuan-tuan, saya boleh cakap bahasa Sarawak, dia faham. Logat. Saya cakap bahasa Sarawak, dia faham. Saya buat AI ChatGPT 4 kan. Saya tekan, kau tolong badan dengan aku lo. Macam mana cara nak mula surat rasmi? Aku nak hantar dengan menteri tu. Kini tu aku tengah nak mula benda tu. Macam mana? Hantar. Dia jawab. Ui, faham dia. Walaupun tak perfect lagi, tetapi faham. Alright? Faham. ChatGPT nang faham bahasa Sarawak. Sebab dah ada ramai yang guna kan. Buat dalam bahasa Thai, betul. Pintaran tiruan, okey. Kecerdasan buatan. Okey. AI Anwar Ibrahim. Okey. Assalamualaikum Bro Iswadi. Dah tengok video terbaru Syihabuddin Mufti Wilayah sesatkan aliran lain? Sudah. Saya dah tahu sebelum Syihabuddin buat video tu. Okey, saya dah habis AI tadi. Saya nak masuk komen tu lah. Semalam ke 2 hari lepas ada satu interview dengan Mufti Wilayah. So dia jawab lah lepas dia punya forum dengan IKIM ke apa, saya tak ingat lah, ke TV Al Hijrah lah. Dia kata, bila ditanya tentang RU Mufti Wilayah tu, dia kata supaya mudah kita nak membezakan dengan aliran lain yang sesat, dia kata. So that's the word, mudah kita membezakan dengan aliran lain yang sesat. Now, kita difahamkan sebelum ini bahawa RUU itu hanya untuk melantik mufti. Itu yang digembar-gemburkan kepada kita. Now kita realize bukan setakat itu, tetapi menerusi jawapan, dan kita pun tahu, saya pelajar undang-undang tuan-tuan. Kita tahu implikasi undang-undang bila kita mendefinisikan sesuatu, dia boleh digunakan. Apa kegunaannya? Kegunaannya adalah untuk kita nak mentafsirkan siapa-siapa, golongan mana dan bagaimana. Saya ambil contoh, apakah itu definisi Melayu?
Apa Melayu? Melayu menurut perlembagaan, tuan-tuan. Melayu menurut perlembagaan bukan keturunan dia Melayu. Tak. Melayu menurut perlembagaan agamanya Islam. Dia mengamalkan cara hidup Melayu. Dia bertutur bahasa Melayu. Itulah Melayu. So ambil contoh kawan saya kan, dia suami isteri. Bukan kawan saya, bapak dia lah. Bapak dia Cina, masuk Islam. Mak dia Cina, masuk Islam. Kahwin dapat dia. Dia pun dia cakap Cina pun dia tak reti dah. IC dia Melayu. IC dia Melayu. Jam lagi. Sekejap Selalu je ni. Sekejap. Okay, on dah balik. Okay, IC dia Melayu. Sebab apa tuan-tuan? Dia dah memenuhi definisi Melayu. Tiba-tiba katakanlah PAS jadi kerajaan. PAS jadi kerajaan. Ni saya bukan kata, ni contoh. Bukan saya kata PAS buat macam tu, ni contoh. Kami nak hanya mendefinisikan Melayu adalah mereka yang yang tu okey, dan hendaklah mereka berketurunan Jawa sahaja. Ataupun daripada Sulawesi. Habis tu macam mana tuan-tuan? So maksudnya Melayu tu ada. Tetapi dia hadkan Melayu itu hanya kepada yang berketurunan Jawa dan Sulawesi. Selain daripada itu, tidak dikira sebagai Melayu. Sudah. Kan? Saya keturunan Brunei. Dan juga keturunan belah Sulawesi lah. Adalah Sulawesi tak ada. Sulawesi ada. Brunei dan Sulawesi. Ni ada geng-geng kita ni, saya rasa geng-geng Jawa ni. Saya dekat Mall Jawa. Ni apa Jawa Jawa tak. Tak. Habis tu? Bugis. Tengok Bugis dah tak boleh dah jadi Melayu. Sudah Batak pula apa? Bukan. Ni Patani dah tak boleh dah jadi Melayu. Kan? Siapa lagi Melayu? Minang dah tak boleh dah jadi Melayu. Aceh dah tak boleh dah jadi Melayu. Kan? Yang Cina saya kata tadi dah tak boleh dah jadi Melayu. Kerana apa? Kita dah sempitkan. Sebab apa? Dia kata selain daripada itu bukan Melayu. Itu contoh. Saya tak kata ada. Itulah sebab, itulah kesan implikasi. So apa implikasi dia? Alah undang-undang je buat je lah. Implikasi dia apa? Contoh, tiba-tiba bantuan ini hanyalah kepada Bumiputera dan Melayu. Beasiswa ini hanya kepada Bumiputera dan Melayu. Datanglah seorang budak ni, saya nak apply beasiswa ni cik. Okey. Awak Melayu ke? Melayu. Keturunan mana? Mak saya Minang. Ni Negeri Sembilan ni mesti Minang ni. Minang bukan Melayu. Masalah? Sepatutnya kita jangan tutup dan sempitkan. Tuan-tuan, saya tanya yang kat depan saya ni, tuan-tuan tak faham pun Asy'ari, Maturidi, Salafi tu apa? Kan Athari, Ahlul Hadis semua tak faham. Kita pun tak tahu, kita orang awam ni kita tak faham. Kalau kita dengar perbahasan dia, pening kepala tuan-tuan. Kita hafal lah sifat 20, kan, Tauhid 3, kita hafal. Allah wujud, qidam, baqa, hafal. Dia punya macam burung kakak tua lah, kita hafal macam tu je lah. Allah wujud. Kita masuk perbahasan nanti wujudnya begini, kidamnya begini, kan? Dan tidak boleh begini, masuk ke sini, masuk dia dalam alam fana pula, alam yang tidak fana dan sebagainya. Sudah jam. Member dah ada stroke lagi. Kan? Jam terus. Tak, kita orang awam ni mudah je. Kita Islam, ikut Quran, ikut hadis, cukup lah. Kan? Nak membezakan dengan ajaran sesat seperti Syiah, kita kata. Kita nak membezakan ajaran sesat seperti skibidi-bidi. Ajaran-ajaran tasawuf yang memang sesat, yang memang sesat, yang memang tak ikut Quran dan Sunnah. Yang itu kita nak bezakan. Lain daripada tu, embrace lah. So, akhirnya jelas lah sebagaimana yang disebut oleh mufti tu kan. Okay, habislah cerita tu, saya dah cerita panjang tentang isu tersebut. Saya rasa cukup lah. Kan? Ramai juga yang share live saya dan juga penjelasan dengan geng-geng. Ustaz Wanji tu Maturidi. Maturidi tu apa pula Is? Dia kata Asy'ari dan Maturidi. Wanji bukan Asy'ari, Wanji Maturidi. Maturidi dan Asy'ari ni pun banyak pertemuan tuan-tuan. Habis itu yang tu ambil, yang ni tak boleh ambil. Kenapa? Pening. Maturidi ni macam mana pula Is? Alah. Tak payah tahu. Kita orang awam ni yang kita tahu sepatutnya Madani ini kerajaan yang bersifat inklusif, semua embrace. Kan? Selagi tuan-tuan, yang orang bukan Islam yang kafir itu pun kita boleh ambil jadi kawan. Takkanlah sama Islam kita nak sesatkan hanya kerana lain manhaj. Kan? Peliklah korang ni. Lepas tu pergi Mekah, semayang belakang ulama Wahabi tu juga. Kan? Ini ada juga cerita tau. Sampai
Ada seorang dia pergi Mekah, dia tak nak pergi semayang bawah belakang imam tu sebab dia kata sesat. Imam Mekah Madinah ni tuan-tuan. Bukan kaleng-kaleng. Kan? Dia punya bacaan, iman dia tu pun jangan buat main. Hanya kerana apa? Perbezaan aliran. Tuan-tuan, kita ni sampai bila? Itu saya kata semalam kan. Yang cerita pas kafir mengkafir, fasik memfasik, nak menuduh Qazaf dengan Perdana Menteri pun tak selesai lagi. Tak habis lagi cerita tu. Yang duk kata kita ni liberal apa semua, tak habis lagi cerita tu. Yang duduk tuduh kerajaan ni macam-macam, tak habis. Kita nak buat masalah baru. Tak payahlah. Okay, habis cerita tu. Okay, timbul satu persoalan daripada audiens tadi. Okay, saya bawa pada cerita ni. Bolehkah orang bukan Islam menjadi pemimpin menjadi pemimpin di dalam negara kita? Okay, dia mudah dia macam ni tuan-tuan. Isu dia, tadi saya sebenarnya baru habis kelas Syariah Intelligence. Dan Tok Guru tu adalah Syekh, dia Syekh dari Nigeria. Bapa dia bekas mufti besar di Nigeria. Mak dia Mak Saleh, Minah Saleh, pun antara ulama besar jugalah mak dia ni. So saya pergi kelas dia. It's a short course lah, pendek je kelas dia. Dia panggil apa? Dia revision je benda tu. Saya dah tahu, cuma revise. Tapi bagus jugalah. Saya dah lama dah tinggal. Dan kalau kita faham sebenarnya, kalau orang yang benar-benar ikhlas kononnya berjuang tentang Islam ni faham kawaid, usul fiqh, kemudian maqasidus syariah. Kalau dia faham benda itu, kita akan faham bahawa sebenarnya kebanyakan kita terutama kita ni, so-called ustazah ni, dan juga yang membawa politik Islam, ustaz-ustaz so-called ulama ni, mereka banyak merujuk kepada buku yang beratus tahun, beribu tahun dahulu. Itu masalah. Kita tak ada masalah kalau dia rujuk hal, contohnya ada pun haid itu, apakah hukum haid, itu tak apalah. Itu memang dah daripada dulu sampai kiamat tu benda tu akan ada kan. Perempuannya haid, kalau lelaki nak kahwin 2, nak kahwin 3 tu macam mana contoh, itu akan ada. Tetapi bila melibatkan persoalan yang berubah, antaranya adalah pemerintahan. Okey, saya bagi contoh tuan-tuan. Kafir zimmi dan kafir harbi, terminologi itu ada pada zaman Rasulullah? Tak ada. Ada dalam Al-Quran? Tak ada. Tak ada yang sebut inilah kafir zimmi. Tak, itu adalah metod ataupun ijtihad daripada ulama yang datang kemudian. Kerana realiti pada waktu itu, zaman itu, khalifah dia tak ada IC. Macam mana kita nak tahu warga negara pada waktu itu? Pembahagian warga negara berdasarkan agama. Dia Islam bukan Islam. Dan negara pada waktu itu dia tak ada sempadan. So kalau kita kalah negara ni dengan negara ni, dia tak ada satu sempadan macam kita. Kita tak ada negara bangsa masa itu. Nation state kita tak ada. So boundaries tu ditentukan oleh masa. Kan tiba-tiba satu hari ada expansion daripada ni. Dia ambil lah kawasan ni. Kita pun agak-agak je kawasan ni. Jadi orang keluar masuk sesuka hati. So bagaimana kita nak membezakan agama dia? So akhirnya ada orang yang datang tu bukan Islam, ada yang datang Islam, yang bukan Islam tu pula kita tengok. Dia datang ni untuk apa? Nak berperang dengan kita ke? Dia datang untuk kita nak berniaga, nak berdagang dengan kita. Maka lahirlah istilah kafir zimmi dan juga kafir harbi. Ada yang datang tu memang dia nak serang kita sebab tak ada boundary, kan? Dia datang nak lawan kita, maka kafir harbi. Dia jadi agent dan sebagainya. So pada waktu itu, zaman sekarang kita dah ada IC. So sekarang ini kita tak boleh letak, masa itu warga negara berdasarkan agama. Sekarang ni warga negara bukan berdasarkan agama, warga negara berdasarkan apa tuan-tuan? IC. Kad pengenalan. Jadi bila tuan-tuan pegang kad pengenalan itu, tidak ada bezanya kad pengenalan seorang Melayu dengan seorang Cina, dengan seorang Iban, dengan seorang Kadazan, dengan seorang India. Dia tak ada beza. Ada keistimewaan tertentu, speciality yang ada pada setiap bangsa masing-masing. Kita tak menafikan. Ada. Contoh, ada certain boundaries. Tetapi secara umumnya, kan, kalau kita belajar dalam usul fiqh tu, istishab dipanggil. The general principle dia, secara presumptionnya, kita semua adalah equal, kita semua adalah sama di hadapan undang-undang. Before the law, before the constitution, kita sebagai rakyat Malaysia, kita adalah sama. Okay? Kita semua adalah sama, equal. Tetapi ada perincian. Contoh, Melayu ni, Islam, okay, dia ada dia punya benda dia.
dia boleh pergi ke masjid. Ya. Dalam perlembagaan memperincikan orang bukan Islam tidak boleh propagate ataupun berdakwah dengan agama dia. So dia perincian. Tetapi secara umum dia, kita semua adalah sama. We are equal. Tak boleh orang kata, oh IC aku ada tulis Melayu, kau IC kau tulis Cina, engkau second class citizen. Tak boleh. IC aku kata aku Islam, oh engkau bukan Islam, kau kafir. Oh kau tak layak duduk kat dalam negara ni. Tak ada tuan-tuan, tak ada istilah tu. Sebab itu undi kita, undi Cina ke, undi Melayu ke, kan, undi sahabat kita yang OKU ke, kata-kata, sama, satu. Tidak ada beza lelaki perempuan, dia able body, dia OKU, dia Cina, dia India, dia tua, dia muda, before the law, we are equal. But of course there are certain exceptions. Kita tak menafikan. Ada keistimewaan orang Melayu, ada juga kelebihan bangsa ini atau agama ini atau ada. Tetapi before the law, so menjawab persoalan tadi. Ada tak before the law dalam undang-undang kita mengatakan bahawa orang bukan Melayu tak boleh jadi pemerintah? Ada? Tak ada. Adakah dalam Islam mengatakan tak boleh seorang bukan Islam tu jadi pemerintah? Tak ada. Dan salah satu sumber dalil kita kena tengok dalam Al-Quran. Siapakah ketua kepada Nabi Yusuf? Nabi Yusuf menteri ekonomi Siapa dia punya Perdana Menteri atau ketua dia? Siapa? Yalah Mesir. Islam ke bukan? Bukan Islam. Siapa dia? Masa tu dia tak panggil Fir'aun. Tapi pada zaman itulah, zaman Fir'aun. Dia bukan Fir'aun sebenarnya, dia raja. Fir'aun tu datang kemudian. Ketua kepada Nabi Yusuf adalah bukan Islam. Tapi itu zaman tu mana boleh aplikasi sekarang soalan kita? Adakah Quran tak relevan dah sekarang? So tuan-tuan, kita kena faham satu benda. Bila kita berada di dalam sebuah negara, sistem demokrasi, dia bukan berada dekat situ. Walaupun dia Perdana Menteri, dia Menteri Besar, dia Ketua Menteri. Atas dia siapa? Sultan dan Raja dan Agung. Atas dia tetap Sultan dan Agung. Di dalam negara kita lah, konteks negara kita. Di mana dia adalah orang Melayu, dia orang Islam. Dan dia kalau pegang jawatan itu pun 5 tahun sekali. Macam kami kat Sarawak ni, kami tak ada masalah pun Ketua Menteri kami orang bukan Islam tuan-tuan. Kami pernah ada 2 Ketua Menteri bukan Islam. Tawi Sli dan juga Kalung Ningkan. Ketua Menteri kami. Ketua Menteri pertama Sarawak adalah Kalung Ningkan, Ketua Menteri kedua Tawi Sli. Dua-dua berbangsa Iban, beragama Kristian. Cuma TYT kami orang Islam lah. Bukan masa tu Melayu lah. Bapak kepada siapa? Ketua Menteri sekarang lah, Tun Abang Haji Openg. Abang Johari. Bapak dia adalah Governor Sarawak. Dipanggil TYT lah, Governor Sarawak pada waktu itu. Kalau tak silap saya, pada zaman Kalung Ningkan menjadi Ketua Menteri Sarawak. Kan? Dan di Penang kalau kita tengok, Ketua Menteri dia siapa? Kan? Melayu? Tak ada. Bukan Melayu juga. Adakah kurang iman dan juga Islam orang Penang berbanding dengan kita ni? Tak ada kurangnya tuan-tuan. Sebab ini politik. Kan? Kita ni kadang-kadang kita lihat politik ni macam akidah tau. Itu masalah kita ni. Kita anggap politik itu akidah. Yang anggap politik itu akidah Syiah je. Kita anggap politik itu adalah pentadbiran, adalah muamalat, adalah interaksi. Bagaimana dia nak mentadbir satu isu. Tuan-tuan, kurang ke iman orang yang duduk UK, orang yang duduk di Amerika, orang Islam, berbanding dengan kita dekat sini? Tak ada. Sebab apa? Sebab isu ni dimainkan. Dalam Islam, sebenarnya pemerintah ni kena ada 2 ciri saja. Apa dia? Dia mesti ada kekuatan dan dia mesti ada amanah. Kekuatan ni arti kata dia ada kekuatan berfikir, fizikal dia sihat, kekuatan berfikir lah, maksudnya dia mampulah mentadbir. Dan kedua, dia mesti amanah. Bukan parti amanah. Dia mesti amanah. Arti kata, dia amanah lah dalam tata kelola, dalam 2 ni. Kalau dia amanah tapi tak boleh, tak ada kekuatan mentadbir, dia suruh membahaskan undang-undang. Ni apa ni? Rasuah. Pun tak ada kekuatan juga. Asyik rasuah. Apa rasuah pun tak tahu. Pun tak guna juga kan. Kita bentang undang-undang. Macam ada satu ceramah tu lah. Ustaz tu dia tanya. Ustaz, dia kata, apa pendapat Ustaz tentang jin di dalam sains dengan jin? Okey, adapun jin itu adalah makhluk yang kita tak boleh nampak, kan? Ada yang kita boleh lihat, ada tak boleh lihat, dan jin itu adalah alam ghaib. Ustaz. Bukan jin tu tuan, genetik. Oh, genetik tu saya tak tahulah. So ustaz-ustaz ni pun kena equip diri dia dengan
ilmu-ilmu kita katakan. Tapi poinnya adalah, tuan-tuan, pentadbiran politik dan sebagainya ini adalah muamalah. Ini adalah kehidupan kita seharian. Kehidupan kita seharian. Yang penting pemerintah itu berlaku adil, pemerintah itu mampu mentadbir dan membawa negara kita ke jalan yang elok. Dan yang paling utama of course menjaga kita lah, menjaga bangsa kita, agama kita. Tuan-tuan, orang Melayu sekarang ini jadi pemerintah, okey je bangsa lain. Siapa kata bangsa lain kalau jadi pemerintah dia akan memusnahkan kita? Orang PAS dia cakap. Orang PAS dia cakap, dia ini untuk tujuan apa? Menakut-nakutkan kita lah. Kalau sekiranya DAP pegang, orang Cina pegang, maka kafir lah kita semua. Setipis itu ke tim iman korang? Tuan-tuan, saya kat sekolah dulu, dalam asrama, saya duduk, ni sebelah ni, saya prep kan, waktu malam kan kita dipanggil prep kan, ada kelas malam kan. Saya duduk sebelah ni, kawan sebelah baca Bible. Tiap-tiap malam, kita orang dia baca Bible, dia baca apa, semasa tengok, Bible, gambar Jesus Christ kat depan. Ada salib lagi. Tak ada pun saya jadi kafir, tuan-tuan. Islam juga saya sekarang ni. Gambar salib lagi kat depan tu. Sebab apa? Sebab korang ni terperangkap dengan, ini especially, minta maaf lah saya kata, orang Semenanjung ni, dia terperangkap dengan mainan politik. Ini bukan agama sebenarnya. Ini mainan politik, mainan orang-orang politik. Dia nak menang, dia tak tahu bawa hujah. Apa yang kau boleh buat? Sekarang kalau saya memerintah, saya boleh buat ini, saya boleh buat. Dia tak pandai yang itu. Dia main apa? Kalau kamu tak pilih aku, kafir kamu semua ni. Fasik lah kamu. Macamlah kita punya iman tu pada dia. Macamlah iman kita ni pada dia. Iman kita ni pada kita. Kan? Dia pun tak tahu iman dia entah ke mana lepas ni. Dia punya syurga neraka tu tak ke mana. Tuan-tuan, tu saya kata, yang penting sekarang ni adalah tata kelola. Kita kerajaan ni kita nak fikirkan tata kelola. Membawa saya kepada isu yang soalan nombor 3 tu dah jawab sekali lah. Membawa kepada isu yang saya kata yang paling penting sebenarnya adalah kita ni apa sebenarnya yang kita bawa, tuan-tuan. Kita ni nak bawa apa? Kita nak bawa negara yang baik. Bukan bangsa atau agama kita menentukan negara itu akan jadi baik. Tak ada jaminan kalau orang Melayu Islam pegang confirm baik negara. Tak. Sebab apa? Sebenarnya kalau dalam negara demokrasi, check and balance itu datang daripada siapa? Daripada siapa? Check and balance. Satu, pembangkang. Kedua, rakyat. Kenapa saya kata check and balance datang daripada rakyat? Kalau rakyat tak puas hati, the next 5 years boleh buang tak? Boleh. Gugurkan dia dalam pilihan raya yang akan datang. Tak ada jaminan bahawa ahli politik tu akan kekal di situ selama-lamanya. Mahathir yang puluhan tahun, 22 tahun memerintah pun akhirnya tumbang juga. Ingat tak? Zaman Mahathir memerintah dulu, saya ingat lah, saya lah. Ya Allah, saya rasa bila lah orang tua ni nak step down. Teruk masa tu. Rasa kita, macam mana kata? Kita rasa tertindas. Kita rasa macam dia akan berada di situ selama-lama. Tapi akhirnya sekarang 20 tahun dah rupanya dia dah step down. 2004 masa tu kan. 20 tahun lah. 2004 dia step down, 2003, 2004. 20 tahun rupanya dia dah step down. Dan tengok apa nasib dia sekarang. Kan? Tuan-tuan, saya kata macam ni. Yang paling penting adalah kita sebagai rakyat, siapa jadi pemerintah sekalipun, Islam bukan Islam, itu bukan kriteria bagi saya. Tuan-tuan boleh tak bersetuju dengan saya, tak apa. Bagi saya, Islam Melayu bukan kriteria untuk dia jadi pemimpin yang baik. Iman tu ada, bagus. Tapi siapa kata dengan ada iman tu, dia tak buat benda yang tak elok? Tuan-tuan, yang kena tangkap SPRM tu bangsa apa? Agama apa? Apa, ingat dia orang semua tak semayang ke? Tak puasa? Kan? Korang ingat penjenayah tu, kawan saya masuk penjara kan? Dia kata, aku keluar penjara satu benda yang aku belajar. Apa dia? Kita ingat masuk penjara ni semua muka pecah rumah lah. Dengan parut kat sini, kan, parut kat sini. Tak. Kau masuk penjara tu, kau ingat, ya Allah, baik-baiknya muka dia orang ni. Dia tanya, masuk rasuah. Masuk apa orang kata, curi ayam. Masuk sebab white collar crime, pecah amanah. Muka-muka macam tuan-tuan lah, muka-muka suci. Adalah yang jenayah yang muka pecah rumah tu ada, yang kita tak nafikan, tapi itu bahagian lain. Tapi kebanyakannya adalah yang itu. Yang isap dadah, yang apa orang kata, jual dadah dan sebagainya. Muka-muka biasa je, kita tak jumpa. Kita jangan ingat penjara tu macam yang geng-geng tu, bukan kita kata tak ada. Ada juga, saya dalam lock up dulu, geng-geng yang pakai badan bertatu tu ada. Kita tak menafikan, tapi kebanyakannya muka-muka, alah muka innocent.
Aku bukan macam pakcik-pakcik ni kan, macam abang-abang kita kat depan ni. Hakikatnya. Tu yang kita kena faham tuan-tuan. Pemerintahan itu, yang baiknya pemerintah itu datang daripada mana? Daripada rakyat yang baik, pembangkang yang baik. Bila pembangkang tu baik, rakyat tu baik, pemerintah tu juga baik, di situ negara kita akan maju. Okey. Balik kepada cerita beras. Muhyiddin Yassin kata, kalau kita memerintah, dia punya sembang dia. Apa nama tadi dek? Lupalah. Apa nama dia? Muhammad Hafizan. Hamizan. Ini adik Hamizan kita. Boleh saya tunjukkan dia? Boleh. Boleh. Ni Hamizan. Hamizan, hai Hamizan. Cakap cakap hai Hamizan. Hai, dia tak cakap. Tak, buat macam ni, buat macam ni. Buat macam ni. Yes, ni Hamizan. Apa umur dia sekarang? Umur dia? Umur sekarang dah 25. 25 Hamizan. Tengok. Hamizan pun dengar ceramah saya. Mungkin dia faham tak faham tu cerita lain Hamizan Okay Hamizan? Steady. Tapi poinnya, okey, saya nak cerita pasal beras ni. Dia kata, kalau sekiranya kita memerintah, sebulan settle masalah beras. Okay. Dia sembang boleh lah bang kan? Sembang ni semua boleh sembang. Masa dia memerintah dulu, jangan kata beras, telur tak ada, apa semua tak ada, minyak jadi RM50. Padahal masa tu kalau kita fikir logik lah tuan-tuan, logik, orang tak keluar. Tak ada lah pergi kerja dan sebagainya. Boleh je dia nak buka kilang apa semua. Tapi siapa yang tutup kilang masa tu? Tuan-tuan ingat tak siapa yang tutup kilang? Azmin. Siapa yang tutup rumah, tutup ni supaya tak bagi essentials buka? Azmin. Siapa Azmin tu? Yalah, geng korang bukan tim saya yang tengok saya ni, tak lah. Tadi dia macam ni. Apa sebenarnya masalah beras ni? Okey. Dia bermula, kita kena faham begini. Beras ni dia ada dua jenis besar. Satu beras tempatan, satu beras import. Zaman sebelum India dilanda El Nino, masa tu dia nak buat sekatan, beras import dengan beras tempatan ni tak jauh beza harga. Betul tak? Masa tu harga tak besar, tak banyak beza. Sen-sen lah kot. Paling kurang pun ringgit-ringgit lah. Kan? Tak banyak beza. Jadi kenapa orang lebih suka beras import daripada beras tempatan? Sebab dia kata, yelah, satu beras import lebih berkualiti dan sebagainya. So dia ambil beras import dan harga pun lebih kurang. Ada yang sama, ada yang lebih mahal sikit. Kemudian apa yang berlaku? India dibuat sanction. Masa itu India ada masalah makanan kerana kemarau. Jadi dia kata bahawa kita tak boleh jual beras kita keluar, kita kena pastikan makanan di dalam negara kita ni cukup dulu, beras kita cukup dulu. India ni penduduk 1.4 bilion orang. 1.4 bilion, 10% lagi ramai daripada kita. Kita ni 1% pun tak sampai. 1% tu 140, 14 bilion lah. 1% 14 bilion lah. 2%, 3% ni adalah penduduk India. Penduduk Malaysia ni. Jadi nak cerita, mana ada 1,400, 10% betul lah, 14 bilion betul. So cerita masa tu dia sekat. Jadi bila dia sekat, apa jadi pada harga beras import? Harga beras import naik lah. So bila beras import naik, perbezaan ni terlalu jauh. Sehingga naik dia tu jauh dengan beras tempatan. Sebenarnya kalau ikut daripada statistik dulu, beras tempatan kita cukup. Tetapi bila harga beras import dah naik daripada beras tempatan, ekonomi mah. Betul? Kalau dua beras ni dah naik tinggi, kita akan pindah kepada beras yang murah. Now, ada orang kata, alah, pindah beras murah, berapa banyak je satu rumah? 10 kilo, mungkin 20 kilo satu rumah, takkan habis. Tuan-tuan kena ingat, yang beli beras ni bukan rumah je, industri. Industri makanan, kilang, catering, industri besar ni yang beli makanan, beli beras ni. Kenapa? Kalau macam tu, kita sekat industri ni daripada beli beras tempatan. Kalau kita sekat, dia beli beras import juga, harga barang naik tak? Of course naik. Sebab dia guna beras import yang mahal. So dia pun bersaing dengan kita. Sebelum ni industri tak bersaing dengan kita, sekarang dia bersaing untuk beli beras tempatan. So bila dia bersaing dengan kita beras tempatan, itu yang tak cukup. Industri ni dia bukan beli 10 kilo, 20 kilo. Kita 10 kilo, 20 kilo sebulan. Dia beli 100 kilo, 500 kilo sehari. Beras ni bukan tiba-tiba kita boleh kita ambil mesin tu keluar beras. Tak, beras ni kena tanam. Kena produce, kena tanam, keluar. Bila keluar saja, industri ambil. Keluar saja, itu tak cukup.
So akhirnya pada 23 Oktober bulan lepas, 23 Oktober yang ada lepas itu, India telah buang harga shilling. Sebelum itu basmati, saya dah sebut dah. Saya kata by the end of this year, masalah beras tempatan akan selesai. So 23 Oktober, India sudah eliminate, sudah abolish dah harga lantai beras daripada $400 per tan metrik. So maksudnya tak ada harga lantai lah. Sebelum ni ada harga lantai, dia ada minimum. Sekarang ni tak ada harga lantai, so boleh turun rendah daripada itu. Bermula 23 Oktober. Okey, kalau India dah turunkan, kenapa kita tak selesai masalah ni lagi? Dia akan ambil masa. Sebab bila dia orang beli stocking, dia stok barang, bukan dia beli hari ni esok habis. Dia beli hari ni, stok barang tu mungkin sebulan. So benda itu kita akan nampak impak dia dalam lebih kurang sebulan ke 2 bulan daripada akan datang. Kan? Korang tak percaya? Tak apalah, terpulang lah. Kalau orang tak percaya, aku nak kata apa, aku bukan menteri. Benda ni saya cakap, saya dapat ni tuan-tuan. Saya berjumpa dengan, dia bukan pengeluar beras India, tetapi dia antara penganalisa ekonomi India. Masa tu saya jumpa di bulan Julai kot tahun ni. Saya kata pasal masalah beras India tu macam mana? Dia kata, sekarang ini, masa tu Julai tu, India menghadapi masalah kerana dah terlalu banyak beras. Beras terlalu padat. Beras bukan beras terlalu padat. Beras dia terlalu banyak. Sebab kan dia buat sekatan tu kan. So beras ni dia tak boleh simpan lama. Dia akan buruk. Jadi dia dah ada pengeluaran dia tu lebih daripada permintaan dekat dalam negara. So lepas India election hari tu, sekarang ini dah habis stable dah semua kerajaan sebagainya, dah buka. Sebab itu kenapa Muhyiddin sebut sebulan. Tahu kenapa? Sebab dia tahu benda yang saya cakap ni. Sebulan settle, insya-Allah. Sebulan 2 bulan ni settle. Sebulan 2 bulan insya-Allah settle beras tempatan. Insya-Allah. Saya bukanlah kerajaan yang memegang data kan, tetapi berdasarkan apa yang saya baca, harga beras pun dah apa orang kata di India sudah diapungkan, dah dibuang dia punya harga lantai. So lepas ni dan India membenarkan ekspor non basmati. Sebelum ini basmati je dibenarkan. Harga basmati turun. Sekarang ini non basmati, maksudnya semua beras lah. Lepas ni kalau aku nak tengok walaon, kau jangan beli beras import. Pastikan beli beras tempatan saja, sebab kau akan tengok beras tempatan harga akan murah. Sebab tak ada orang nak beli. Ya Allah, perasan tak kenapa beras tempatan sebelum ini harga rendah sangat? Because kita banyak sangat makan beras import. Tak tahu lah, you all makan beras apa? Beras tempatan. Saya lah makan beras import. Campur-campur, ada beras campur lah. Oi, soal ni kau tapi tak makan nasi. Ada orang tanya apa kena mengena beras India dengan beras tempatan? Oh. Tak faham ke? Saya cerita panjang-panjang tadi tak faham ke? Beras India ni, beras import daripada mana? Import daripada India lah. Salah satu negara yang kita import. India pengeluar beras dunia 40%. 40% beras dunia import datang daripada India. 40%. 40% beras import dunia datang daripada India. Alah, 40% bukan banyak dunia, bukan Malaysia. Dunia. Maksudnya penggunaan dunia 40% datang daripada India. Dan India, kalau kita tak ambil daripada India, kita ambil daripada mana sekarang ni? Tuan-tuan ambil daripada mana beras import? Antaranya India lah paling besar. Tuan-tuan jangan tak tahu. Ini satu lagi, kalau tuan-tuan beli daging import daripada India, tengok betul-betul, dia bukan daging. Dia bukan lembu, dia kerbau. Dia buffalo. Dia buffalo. India eksport daging buffalo, daging kerbau. Bukan daging lembu. India ni sebab dia satu kelebihan India ni, dia negara yang tanah dia subur. Itu kelebihannya. China pun subur juga. Tapi India ni for me, dia terrain dia lain. Dan penduduk dia ramai. So food production dia is very good sekarang ni. Jadi tu saya kata the next superpower adalah India. Bukan the next superpower. In fact, India is now coming up lah, tak payah cerita lah. India is now China, we should look at India. And kita kena bersyukur tuan-tuan, negara kita ni ada China, ada India. Walaupun India di negara Malaysia ni dia cakap Melayu, kadang-kadang India daripada India tak faham. Dia cakap Melayu, cakap India, cakap Tamil. Sebab kita dah lama dah jadi India Malaysia. Saya tengok dalam satu YouTube tu kan, India tu cakap India kan, kadang-kadang dia campur bahasa Melayu, kadang dia campur bahasa Inggeris, kadang dia campur bahasa Cina. Contoh ada seorang tu dia pergi India kan, India Malaysia pergi.
Tapau. Tapau. Pening. Dia pening. Apa tapau dalam bahasa Tamil? Dia lupa. Apa tapau? Tapau. Dia lepas tu dia sebut lah bahasa dia kan. Oh, dia lupa. Dia dah biasa tapau. Dia sendiri tak ingat apa tapau dalam bahasa Tamil kan. Tak, point ni tuan-tuan, kita ada China yang boleh berbincang dengan delegasi China, kita India boleh berbincang dengan delegasi India, dan kita ada orang Melayu boleh berbincang dengan delegasi delegasi Indonesia. Saya jumpa kawan-kawan saya rakan mancing kan kat Perak. Ini Jawa, geng-geng Jawa ni. Geng-geng Jawa Perak, orang Malaysia kita, bukan orang Jawa. Dia orang Jawa Malaysia. Jawa, Jawa halus. Boleh cakap Jawa lagi? Pak Etim boleh cakap Jawa lagi tak? Pak Etim ni Jawa kan? Boleh cakap Jawa lagi ada? Saya rasa boleh tu. Kan? Dia boleh cakap Jawa, boleh ngomong Jawa. Antaranya Zahid Hamidi lah. Zahid Hamidi boleh dia dah pergi ke Indonesia itu ngomong Jawa lagi. Jadi ikatan tu akan lebih mesra di mana kita boleh cakap bahasa dia. Panjanglah saya membelkan. Sebab itu Muhyiddin Yassin confident, saya boleh selesaikan masalah dalam sebulan. Dengan ini tuan-tuan, saya Iswardi Moni mengumumkan, sebulan saya boleh selesaikan masalah beras. Memanglah dia dah baca itu 23 Oktober India sudah pun buang harga lantai beras. So sekarang ni tak ada harga lantai. So maksudnya harga beras di India yang dieksport boleh turun bawah $430 per metrik tan, lebih kurang macam tu. Sekarang ni 400 lebih lah per metrik tan USD harga lantai tau. Tak boleh kurang daripada tu untuk ekspor. Sekarang ni dah boleh kurang. Bila boleh kurang, tuan-tuan bayangkan. Kalau beras tempatan 10 kilo berapa? Sekarang RM20. 26 ringgit. 1000 kilo 26, 100 kilo 1000 kilo. 26 10 kilo RM2,600 lah. RM2,600 lebih kurang dalam $50, $50-60 lah per metrik tan harga beras tempatan kita. India untuk beras ekspor $400 per metrik tan untuk beras ekspor dia. So mahal lah. So sekarang ni bila dia buang harga lantai, dia boleh match mungkin 50, mungkin $60 per metrik tan, matching dengan kita punya harga beras tempatan. Dia nak bersaing, why not? Okay? Ada soalan lagi? Sedap makan dia. Ni dari tadi makan anggur tu. Aku tengok puati dia. Aku dah jangan marah. Dia faham tu. Faham Jangan marah lah. Makan lagi. Makan lagi teruskan. So kita ni Dedek kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita semua ni kat depan, kita kena faham kerajaan Madani adalah kerajaan yang cuba menyelesaikan masalah negara. Cuba menyelesaikan masalah rakyat. Tapi usaha tu dah kena, bantuan tu kena datang daripada kita. Kita kena tolong. Kita kena bagi penerangan, kita kena terangkan. Pembangkang of course kerja dia nak cari kesalahan kita, tak ada masalah. Itu memang kerja dia. Kerja dia, pembangkang jadi marah, tak ada masalah lah. Dia pembangang ke, kita tak kisah kan. Itu memang kerja dia. Tapi kerja kita jawablah. Kerja kita menjawab. Okey. Itu saja daripada saya pada malam ini. Terima kasih yang 4,000 orang menonton kita. Selamat malam, selamat istirahat. Penting lawan tetap lawan. Salam.